Okay guys, alright. So hari ni kita nak pergi kepada masih lagi 4.2 iaitu di bahagian optimization problem. Okay. So optimization problem ni dia adalah lebih kurang sama macam yang kita belajar dalam 4.2 sebelum ni, kita cari minimum maksimum. Cuma sekarang kita applykan dia dalam satu soalan application lah. Okay, daripada soalan application. Okay, so ini adalah step yang Manda rasa very useful lah, right? Okay, very useful. Okay, pertama sekali you kena identify dulu variable mana yang kita nak maximizekan dan variable mana yang kita nak minimizekan. Kalau sebelum ni kita gunakan variable y, right? So ini sekarang kita akan gunakan v ataupun kita akan gunakan area sebagai ganti y tu. Right, so volume boleh jadi, dia punya variable y tu boleh jadi macam v. So yang kita nak tahu sekarang adalah maximizekan atau minimizekan the volume or the area, apa lagi ya, area, surface area lah dan sebagainya. Alright, so yang kedua, mungkin you tak nampak lagi step ni, tapi nanti bila kita buat soalan, right, mungkin you boleh nampak bahawa kita kena expresskan y tu ataupun volume ataupun area tu dalam satu variable saja. Right, misal kata kita ada v in terms of r and h kan, kita ada v in terms of r and h. So apa yang kita kena buat, kita kena tukar RH ni, kita kena tukar jadi dia satu variable yang sama. Contoh, R tu kita kena tulis in terms of H ataupun H tu kita kena tulis untuk R. So volume atau area tu dia mesti dalam satu as a single variable function saja. Okay, kenapa kita nak dia dalam single variable? Right, sebab kita nak solve ni yang ketiga ni. Okay, kita nak solvekan dia. So the first derivative maksudnya kita nak solvekan sama ada dVdr ataupun dVdh, kita nak equatekan dengan kosong. Kalau dia dua variable, right, dua variable susahlah kita nak differentiate kan. Right, macam sebelum ni kita ada y in terms of x. Right, satu single variable saja iaitu x. Okay, tetapi untuk case application ni, optimization problem ni, volume itu mungkin ada dua variable, r dan h. So kita kena tuliskan volume itu dalam satu variable sahaja, kemudian barulah kita differentiatekan dia. Kalau dia dua variable, kita tak boleh differentiatekan dia. Alright? Okay, so yang keempat, right, so kalau you masih ingat masa kita belajar minggu lepas, kita dapatkan nilai x sahaja bila kita first derivative dia equal to 0, kita dapatkan stationary point. Right, stationary point ni kita dapatkan, so kita dapat nilai x sahaja. Dan kalau you masih ingat, kita kena verify kan that point tu adalah maksimum ke minimum. Samalah step dengan keempat ni, kita kena verify kan. Kalau dia volume ke apa, kita kena verify kan h dengan R dia bila kita gantikan dalam second derivative, right? So dia akan tengok nak besar pada kosong ke kecil daripada kosong untuk tahu dia maksimum ke minimum. Okay, so yang kelima, right, this is very important also, yang ni selalu student tinggalkan, get the optimum value for y. Maksudnya kita nak mencari nilai, kalau dah kita kata dia tu maksimum, so you kena cari volume tu maksimum berapa nilai dia. Sebelum ni kita cara buat lah yang kelima. So ini Menda nak you betul-betul tengok apa maksud get the optimum value of y. Right, maksud kita nak dapatkan nilai volume tu bila masa dia maximize lah. Alright, kita nak tahu nilai volume tu bila dia maksimum dan juga bila dia minimum. Alright, okay, mungkin step ni tak nampak lagi, tapi bila kita dah buat soalan nanti, Menda rasa insyaAllah you boleh faham lah. Alright, you boleh faham dia punya perjalanan tu. Alright, sebab dia boleh jadi macam-macam bentuk soalan. Alright, okay, so example 3, number 1 ni, ini ada dalam video, cuma nak you faham lah. So this is a very popular punya question. So yang bila nak you faham bahawa so panjang ni adalah 64 lah. Alright, dan setiap satu panjang ni adalah x sisi-sisi kecil ni. Alright, so yang dia nak cerita dekat awak, so panjang sini, ni pada nak tukar pula. Panjang sini adalah
64 minus 2x lah, since dia dah cut kat sini. So ini kita potong. So panjang sisi kotak kecil ni adalah x. So sini panjang dia adalah 64/2x. So sini lebar dia adalah 24 also minus 2x. Alright. So dia potong yang ujung yang warna biru tu untuk jadikan dia kotak, so that kita lipat dia jadi kotak yang ini. Okay, kemudian dia minta you all cari volume untuk this kotak. So you know that lah, yang dalam video lah, volume itu iaitu panjang, jarak lebar, jarak tinggi. Alright, so ini semua dalam video. Alright, so bila nak you tengok lah, nanti dia akan mention dengan jelas, you boleh refer pada video. Okay kelas, boleh? Alright, boleh kelas? Boleh. Okay, ada soalan nak tanya sampai situ? Tak ada. Okay, so itu dalam video ya kelas, nanti bila nak you tengok. Kita tengok pada nombor 2. Alright, okay. So tengok pada soalan ni, alright. So soalan ni dia berubah-ubah. Cuma konsep dia, you kena, the idea is to read the question carefully. Apa maklumat yang dia bagi? Alright, okay. Untuk soalan ni dia bagi kita, alright, measuring lah. So you tahu kat sini, volume will be 5x. Okay, times x times h. Mana tulis oleh apa yang mana nampak. So 5x squared, h will be the volume. Right? But now, right, apa yang soalan minta? Soalan minta untuk you showkan sampai sini. Maksudnya, memang lain lah. Ini ada h, yang ni tak ada h. Okay, so apa yang soalan minta? Kita tukarkan dia semua in terms of x. Dia tak ada h. Okay, so macam mana kita nak cari? So, the idea is kita kena tukar H2 in terms of X. So, kita cari lagi dekat soalan, apa kaitan yang ada? Apa yang kita boleh jadikan H2 in terms of X. So, Madam baca lagi pada soalan. So, kita ada satu maklumat yang kita tak guna lagi. Okay, total surface area of the brick. Alright. So total surface area of the brick, kita tengok. Okay. So sisi yang ini kelas, yang ini. Okay. So dia ada berapa permukaan? Dia ada 6 permukaan. So permukaan yang ada highlightkan warna biru ni ada 2 di depan dan di belakang. Kemudian kita ada permukaan yang di atas, iaitu juga di atas dan di bawah ada 2. Last one, kita ada permukaan di kiri dan kanan. So apa yang dia cerita? Dia kata, so the total surface area of the brick is 720. Maksudnya total setiap permukaan tu adalah 720. Okay, sekarang kita nak bina satu equation lah. Alright, so the area ataupun the surface area will be, so kita tengok yang biru dulu. So we have 2 times 5xh. This is the blue one lah. Alright, the blue one. Plus, we have the green one, which is 5x times x. Right? Okay, yang green tu. Okay. Yang green. Right, ada atas yang bawah pun darab 2 lah. Betul tak? Pun darab 2. Alamak. Okay, pun kita kena darab 2. 2 times 5x times x. Alright, and then yang warna pink tu, so kita darab 2 tambah 2 lagi, so kita ada 2xh yang warna pink tu, equals to 720. Okay, boleh simplifykan sekarang, combining all the like terms together. 10 plus 2, so we have, 10 plus 2, so we have 12. 12xh, right, plus 10x squared will be equivalent to 720. So, Mina boleh simplify lagi. So, I will get, Mina akan jadikan H as a subject matter. So, we have 12xh equals to 720 minus 10x squared. Okay. So, the idea adalah kita nak cari H in terms of X. Kenapa? Sebab kita nak gantikan dalam formula volume tu untuk jadikan semua in terms of X. Alright. Okay, so here we have 720 minus 10x squared over 12x. So, Madam tinggal dengan berapa? Sini Madam ada 60 over x minus 5x over 6. Okay,
So, cantiknya Madam dah ada dah H in terms of X. Okay. So, tadi volume kita adalah 5X. X apa? 5X squared H. Okay, Madam gantikan H dengan 60 over X minus 5X over 6. Alright, we simplifykan. So, here I will have 300X minus 25 to 5 times 5 X cubed over 6. Alright, so kita dah berjaya dah showkan yang kotak biru ni. Right. Okay, apa yang Mary nak pesan? Okay, tidak semua soalan step dia macam ni. Alright. Okay, tapi you boleh refer pada tips tadi. Tips tadi kata apa? Dapatkan V ataupun apa-apalah Y ke area yang kita nak cari tu, yang kita nak carikan dia sebagai maksimum minimum tu, dapatkan dia in terms of one variable tadi. Alright, memang kita kena jadikan dia dalam one variable only. Okay, kenapa kita nak jadikan dia dah in terms of one variable? Sebab kita nak buat yang kedua ni. Kita nak cari stationary dia. So V is a stationary ataupun V is maximum and minimum when the first derivative equals to 0. So kalau kita tak jadikan dia dalam satu variable, so we cannot differentiate. Kalau dia dua variable, maksudnya dia masih lagi in terms of X and H tadi, kita tak boleh differentiatekan dia. Okay guys, boleh dapat? Boleh dapat? Boleh. Okay. Alright, sekarang kita tengok apa yang soalan minta. Dia kata cari value of X for which V is stationary. So benda yang you kena highlightkan apa yang stationary tu. So V. So bila dia kata V is a stationary ataupun Y adalah stationary ataupun area adalah stationary. So first derivative dia mesti equals to 0. So in this case kita ambil dV dx lah. So kita differentiatekan 300. So sini 3 darab 25. So we have ini mana simplifykan. So we have 25. Ini simplifykan dulu mana dah simplifykan siap-siap. So this is the dV dx. Mana equatekan dengan kosong. Mana equatekan dengan kosong. Right. Just to get the value of x lah. Stationary point dia. Dia step dia sama macam yang kita belajar sebelum ni. Cumanya, alright, you kena faham sikit lah sebab kita dah apply dia. Alright, so we have x squared equals to 24 here. So x will be plus minus 24. Okay kelas, so kat sini dia senang sikit. Sebab kita cakap pasal panjang. Alright, so bila panjang pendek ke, so kita akan ambil positif sahaja. Alright, so ini adalah stationary dia lah. X adalah equals to set 24. Okay, sebab dia kata cari value of X bila mana V stationary. So apa yang you nak target dulu? Apa yang stationary? So V. So the first derivative mesti equals to 0. Okay, clear class? Clear or not? Any question? Okay. C. Apa yang soalan minta? Okay, saya nak you highlightkan betul-betul. Calculate the maximum value for V. Okay, dia minta nilai maximum value of V. Dan yang kedua, dia kata justify the fact that it is maximum. So, kalau you masih ingat kita belajar sebelum ni, alright, kita nak justify, kita mesti menggunakan first atau second derivative lah. So, in this case, it's better for you to use a second derivative. Ingat, first derivative nak dapatkan point itu sahaja. Right, second derivative untuk dapatkan apa nama ni? Second derivative untuk dapatkan dia, nak tentukan dia tu maksimum ke minimum. Okay, first derivative nak dapatkan dia punya nilai X sahaja, dia punya stationary point. Second derivative untuk tahu dia tu maksimum ke minimum. Okay, sekarang daripada sini, daripada sini, ya Allah, tunggu. Cepat betul lah habis bateri saya pen. Okay, so Medan dapatkan second derivative dia dulu. Okay, differentiate 300, we have 0.
Differentiate negative 25 x squared over x. So we will have negative 25x. Okay. Macam biasa, bila kita dah dapatkan second derivative, so kita akan masukkan nilai x itu untuk buktikan nilai x ni menjadikan dia minimum ataupun maksimum. Okay, so we have negative 56. Right, so apa yang kita nak tunjukkan? Nak justify. So kita kena tunjuklah kat dia, dia adalah kecil dari kosong. So kalau dia kecil daripada kosong, ini membuktikan x tu maksimum ke minimum, kelas? Menghasilkan maksimum ke minimum? Kecil dari kosong, the second derivative, kelas? Kelas? Maksimum. Okay. Okay, so this is saya nak awak dengar betul-betul saya cakap. Negatif 56 ni bukan nilai maksimum dia. Negatif 56 ni hanya menunjukkan dia tu adalah maksimum sebab dia less than 0. Okay, bila madam marking assignment, dia tanya maximum value of which. Kan siapa-siapa bagi saya nilai second derivative ni. Second derivative ni, nilai negatif 56 ni adalah hanya untuk menunjukkan dia negatif ke positif so that you nak tunjukkan dia maksimum ke minimum. Alright, so kita tak jawab lagi soalan dia ini ni ha. Ini dia kata maximum value for V. Alright, so apa yang kita buat? So kita dah tahu dia menghasilkan nilai maksimum. So ini kita jawab, kita justify. Alright, so maximum volume ataupun maximum value of V will be, kita kena masukkan nilai X yang kita dapat tadi dalam formula volume tu lah. Alright, yang menghasilkan dia maksimum. So ini baru nilai maksimum dia. So apa yang madam nak cerita? Okay, selalunya bila madam marking kan, marking group lah. Alright, group assignment. Ramai yang bagi madam nilai ini adalah maksimum volume. Bukan, second derivative tu hanya nak tunjukkan dia tu kecil atau besar daripada kosong. Kalau kecil, dia menunjukkan bahawa volume itu maksimum. Alright, kalau besar dia menunjukkan bahawa besar daripada kosong menunjukkan volume itu adalah minimum. Okay, sekarang satu lagi cerita. Kita nak kira volume kat sini kan. So kita dah dapat 979.8 ini menggunakan calculator. Alright, mesti tulis unit. Alright, so in this case kita check. So volume unit dia adalah cm cube. Tengok pada soalan dia menggunakan meter ataupun cm. So in this case kita follow dia cm, so kita menggunakan cm cube. Okay kelas, boleh follow? Boleh follow? Boleh. Okay. Ada soalan nak tanya? Okay, dia senang je untuk topik optimization problem ni, awak tak boleh menghafal soalan. Okay, tapi you kena faham betul-betul contoh-contoh soalan. So maksudnya you kena cari lagi, korek lagi. Tu student yang bagus. Saya korek lagi soalan-soalan bentuk sfera, hemisfera, bentuk silinder, right? Bentuk kotak macam gini. Cari lagi contoh-contoh soalan optimization problem. Alright, okay. Dan soalan seterusnya, ini nombor 3 sebenarnya. Okay, kita tengok satu contoh soalan kon. Okay, ini adalah satu contoh soalan kon. Alright, okay. So, bila soalan kon, kita tengoklah apa yang dia bagi. Right. Okay, ini kita tak masuk rate of change lagi. So, dia bahagian optimization problem. So, kita nak tahu dulu volume maximum. Ini dia kata. Alright, and then okay, find the values of R and X. So, apa yang dia nak? Dia nak nilai R and H kalau volume tu maksimum. Okay. Okay, saya nak awak dengar apa yang saya nak sebutkan ni. Bukan R dengan H yang maksimum, tetapi volume tu yang maksimum. So, kita nak mencari nilai R and H when the volume is maximum. So, apa yang mana boleh cakap, kita sebenarnya nak mencari nilai X. So, R dengan H ni dia bertindak macam X lah. Okay, X apabila volume tu maksimum, maksudnya apabila Y tu maksimum. Okay, sesuatu function itu adalah maksimum. So, mana nak you kaitkan macam tu. Alright, so yang mana R dengan H adalah macam X tu lah. Yang kita belajar minggu lepas. Alright, so apa yang maksimum? Volume.
Bukan R dengan H tu yang maksimum, volume itu adalah maksimum. Tapi kita nak cari nilai R dengan H apabila volume tu adalah maksimum. Okay, can follow anak kelas? Boleh follow? Boleh follow? Okay? Okay, kelas? Okay, madam. Yang tidur ni ha. Right, okay, sekarang apa yang kita tengok? So, volume. So, kita kena dapatkan dululah volume untuk cone. Right? So, volume for cone will be V equals to 1/3 pi R squared H. Okay. Tadi kita tengok dalam step tu. Apa yang step tu kata? Step tu kata mesti tulis dalam satu variable sahaja. Okay, sekarang volume awak ni ada dua variable iaitu R dengan H. Dan cone ni, R dengan H dia sentiasa berubah. R dia. R dia sentiasa berubah, maksudnya masa tinggi ni R dia nilai lain. Masa tinggi ni R dia nilai lain. So H dengan R dia sentiasa berubah. So apa yang kita akan gunakan? Kita kena cari kaitan antara R dengan H. Alright. So what we can do, alright, kita boleh menggunakan satu teorem iaitu Pythagoras theorem. Alright. Apa tujuan you nak guna teorem Pythagoras ni? You nak dapatkan R in terms of H or H in terms of R. Kenapa? Sebab you nak jadikan volume awak tu dalam single variables only. Alright. So Pythagoras theorem. Alright. You tengok kita ada satu segitiga kat sini. Right. By Pythagoras theorem. So we can write it as R squared plus H squared equals to 3 squared. The hypotenuse. So I can write R squared equals to 9 minus H squared. Okay. Sekarang Medan gantikan pada R squared ni. Okay. Cuba saya tanya awak lah kan. Kenapa Medan tak gantikan H in terms of R? Kenapa Medan gantikan R tu in terms of H plus? Ini idea kenapa? Kenapa Medan gantikan yang R squared? Kenapa Medan tak nak tukar dekat H tu jadi in terms of R? Kenapa? Anyone? Sebab kalau H tu nanti ada set ni. Ya, pandai. Sebab kalau Medan jadikan H as a subject matter, nanti Medan kena dapat set. So, bila kita punya formula tu ada set, susah lah. Right? Susah nanti kita nak differentiate. Boleh differentiate tapi susah lah. Right? Okay, good. Alright, so Medan biarkan dia dalam ni. So, dia lebih mudah untuk kita differentiate kan. So, we have 9H minus H cube. Right. Okay. Sekarang apa yang maksimum? Volume maksimum. So you know kita nak cari nilai maksimum minimum ni, kita mesti the second third step tadi kita mesti differentiatekan dia. Dah dapatkan dia dalam in terms of one variable. So kita boleh differentiatekan dia. So here I will have pi over 3 9 minus 3h squared. Okay, dah differentiate kan? Yang ini yang Madam nak tengok, mesti equatekan dengan kosong to get the value, to get the stationary point tu. Right, so now we will have 9 minus 3h squared equals to 0. So I will have h squared equals to 3. So h will be plus minus 3. But remember we are talking about height, right? So dia mesti positif lah. Alright, kita ambil yang positif, mana boleh negatif lah. Alright. Okay, so ini nilai H. So kita dah ada nilai H kita sekarang. Okay. Alright, satu benda yang student selalu lupa dalam dia punya assignment. So you ingat yang ni chapter 4 ni assignment awak nanti. Alright. Okay, satu benda yang you lupa. Right, selalunya student akan bagi nilai H, lepas tu dia straight away gantikan nilai R. Awak kena buktikan dulu betul ke H ni menjadikan nilai volume awak tu maksimum. Alright, sebab kan sekarang ni dia boleh jadi either one, maksimum atau minimum. So kita kena buktikan bahawa kita kena verify betul dia jadi maksimum. Alright. So apa yang kita buat sekarang, kejap Sekejap.
Okay. Right, so kita tengok bila nak verify kan betul ke dia menjadikan maksimum ke minimum. Nak verify mesti guna second derivative. Okay, so bila differentiate kan lagi sekali. So sini, right, so okay, so sini kita differentiate kan apa yang mana dah lost. Sekejap. Pi per 3. Okay, so sini kosong plus 6H. Right, so sini adalah negative 2 pi H. Kejap. Apa banyak set message ni? Okay, right. Tadi step kita apa? Kita kena gantikan nilai yang kita dapat tu. H equals to 3. Tengok dapat positif ke dapat negatif. Okay, so sini dah membuktikan dia adalah negatif. So maksudnya confirm dia adalah maksimum. Okay, so dalam assignment awak nanti dengan pesan siap-siap. Okay, walaupun dia tak sebut justify, wajib tunjukkan, wajib justifikan dia maksimum. Sebab apa? Sebab H tu mungkin boleh jadi minimum, mungkin boleh jadi maksimum. Right, so kena justifikan. Okay, right, so sekarang medium nak cari sebab soalan minta R dengan H. So kita kena dapatkan nilai R pula lah. Okay, minus H squared. So 9 minus 30 squared. So we have 6 here. So R equals to plus minus 6. So we are just taking the R equals to 6. Alright. So bila nak you faham, saya nak awak tulis sikit ayat ni supaya you faham bahawa bukan R dengan H yang maksimum tetapi volume yang maksimum. Okay. So ayat yang bagi faham sikit lah So the volume of cone, right, be maximized when R equals to set 6 and H equals to set 3. Okay, fahamkan betul-betul bukan R dengan H tu yang dia punya unit ada cm cm. Bukan R dengan H tu yang maksimum, volume itu yang maksimum. So ini adalah nilai R dengan H when the volume of cone is maximum. Saya nak ulang lagi sekali, bukan R dengan H yang maksimum tetapi volume itu maksimum for the value of this R and H lah. Alright, jelas kelas? Jelas? Ada soalan nak tanya saya? Ada soalan nak tanya? Hello? Ada soalan nak tanya saya? Tak ada. Okay. Tak ada. Kalau awak perasan, nampak tak sebenarnya memang kita ikut step by step dia kan? Betul tak? Tengok balik step yang tadi. Pertama, dapatkan dulu formula dia. Kedua, jadikan dia dalam single variable. Kenapa? Sebab step yang ketiga, kita nak differentiatekan dia, nak equate to 0. Next step, kita nak verifykan dia. Betul tak dia menghasilkan maksimum ataupun minimum? Baca soalan betul-betul apa yang soalan minta. Soalan minta value of R dengan H ke? Soalan minta maximum volume ke? Okay, just in case kalau madam tambah soalan ni, dia kata find the maximum volume. Alright, so masukkan je lah dalam ni. Kalau dah ni dia tak tanya, tapi awak bagilah kat dia. So maximum volume adalah, masukkan sahaja R kita adalah 6 squared, H kita adalah 3. Masukkan sahajalah nilai yang ini. So we will get here 2 set 3 pi. Right, the volume. Just in case dia minta. Tapi soalan ini tak minta. So this is the maximum volume. Okay. Clear class? Clear? Clear? Clear class? Dia. Ada soalan nak tanya saya? Ada? Tak ada? Tak ada? Okay? Boleh faham? Tanya terus terang ni, boleh faham tak? Boleh. Boleh? Dia. Okay. Alright.
So, okay, Madam cakap siap-siap, alright. So, a good student adalah student yang boleh explore. Alright. Okay, soalan berbentuk optimization problem ni ada banyak lagi bentuk soalan. Ada sfera, ada hemisfera, ada soalan silinder, right? Okay, ada soalan kotak lagi macam-macam. Dia potong sana, potong sini. Okay, apa pun kalau you tak faham sangat apa yang soalan minta, Madam kata, okay, buat step yang Madam bagi tadi tu. Pertama, you tengok tu, cari betul-betul apa yang maksimum minimum. Apa yang dia minta maksimum minimum ni? Area ke, volume ke? Right? Okay, benda cerita siap-siap. Kadang-kadang soalan macam ni, dia tak tunjukkan dekat awak apa sebenarnya yang dia nak. Dia nak maksimum yang mana. Right? So, cari lagi, cari. Dan you ingat, dia tak lari jauh daripada all this step. Right? Dia tak lari jauh pada all this step. Yang susah mungkin kita nak keluarkan the first formula tu. Right, yang lain tu kalau dia tanya pening-pening pun, alright. So dia sebenarnya tanya benda tu, dia tanya bila dia stationary, dia tanya bila nak justifikan dia. Alright, yang penting you analyse the question. Alright, so cari lagi dalam buku rujukan, okay, dalam internet, cari lagi bahagian optimization problem. Okay, boleh kelas? Boleh? Boleh tidak? Boleh. Madam. Okay, Mai nak masuk read option sikit juga hari ni. Alright, kita cubalah nanti petang saya nak ingat nak revise pasir lah. Alright, pasir nak tengok pasir chapter 3 awak. Okay, okay, so ini tukar, kita tak ada 4.4, kita hanyalah sampai 4.3 sahaja. So 4.3 kita adalah rate of change. Alright, kejap. Okay. Alright. So ini bukan step lah, ini adalah some tips lah, right? So rate of change ni, so dia selalunya kita nak tengok kadar masa dia lah dengan masa dia. So dia banyak kaitan dia dengan chain rule. Right? Okay, so apa yang paling utama kita faham, okay, tengok daripada unit dia lah. Kalau madam suka tengok pada unit, so nanti you boleh baca kat sini, rate of increase is positive. Kita nampak je perkataan rate, maksudnya dia mesti bawah dia adalah DT lah, so dia berkadaran dengan masa. Right, nampak saja rate, so you know that dia adalah DT lah. Right, alright. So yang ini dalam video, so yang ni mana nak you tengok lah, yang ni pasal gas escape from a sfera. So ni soalan sfera lah. Okay, so ini adalah soalan cone. Okay, dia berbeza sikit dengan yang tadi tu. Yang tadi tu kita cari maximum volume. Ini kita cerita pasal dia keluar ataupun masuk dalam satu cone ni. So for me soalan nombor 2 ni dia thinking skill sikit lah. Sikit. Alright, tapi by the time you buat banyak soalan cone ni, you akan nampak dia punya perjalanan soalan tu macam mana. Okay, first kita keluarkan apa sahaja maklumat yang kita ada. Okay, so dia kata water is running out. So running out ni dah menunjukkan dia adalah negatif, Alright, so this is the unit rate of. Okay, so daripada unit ni sebenarnya, alright, daripada unit ni sebenarnya dah boleh dapat dah apa yang dia bagi. So tengok unit dia, atas adalah cm cube, maksudnya atas adalah volume, bawah adalah second, maksudnya bawah adalah time. Alright, daripada situ kita boleh keluarkan maklumat bahawa dV dt dia adalah negatif 1. Macam mana kita tahu negatif 1? Sebab dia running out, dia keluar, decrease. Right, macam mana kita tahu dV dt? Tengok pada unit dia, atas adalah cm cube, bawah adalah seconds. Right, boleh guys? So, kita tengok cone ini, right, so water tank lah ni kan, ni macam water tank dia lah bentuk cone. Okay, so dia keluar, so sekarang ni tinggi dia adalah 8, alright, dan dia punya base dia adalah 4 cm lah. Okay, alright. So mana nak you faham bila melibatkan soalan cone ni, alright, macam mana sebutkan tadi, R ni radius dia sentiasa berubah bergantung kepada H. Alright, maksudnya R dia akan berubah bila ketinggian dia berubah. Alright, so apa yang bila nak tahu macam mana R dengan H ni punya pergerakan dia, macam mana dia punya connection. Alright, kejap. Kita tengok dulu apa yang soalan cari.
Okay, soalan minta kita cari rate at which the water level is dropping. Okay, ini nanti dulu, yang 2cm ni nanti dulu. Rate at which the water level is dropping. Okay, when it is 2cm from the top, itu nanti kita cerita. Okay, apa maksud rate? Nampak saja perkataan rate. Rate at which the water level is dropping. So, maksudnya water level. So, kita andaikan dia water level ni adalah ketinggian, which is H. So, apa yang kita nak cari sekarang? Dia minta kita cari DHDT. Alright. Okay. Sekarang ni, bila melibatkan rate of change ni, alright, benda yang kita kaitkan, kita akan gunakan chain rule. Right. Yang kita ada adalah DVDT. So, Madam akan masukkan dalam chain rule Madam yang ada DT Madam letak di belakang. So, DVDT. Ini Madam ada. Okay. Sekarang Madam kena fikirkan apa yang Madam nak letak dalam kotak ini untuk completekan my chain rule ni. Alright. Okay, kenapa Madam suka hati letak DVDT kat sini? Madam kata dia letak yang kita nak cari di depan. Alright. So yang kita ada DVDT Madam masukkan, yang ada DT Madam letak di belakang. So sekarang Madam nak tahu apa yang saya kena nak completekan my chain rule ni, apa yang saya kena isikan dalam kotak ni. Anyone? Anyone? Apa yang Madam nak isikan dalam kotak? DH over DV. Yes, macam ni you tahu? Sebab nanti DV tu boleh potong. Yes, sebab kita nak cari benda yang kita boleh potong kat sini. Ini Madam kata nak completekan our chain rule. Alright. So DHDV, yang ini yang kita nak cari kelas DHDV. Sebab DVDT kita dah tahu nilai dia adalah -1. Okay. Bila kita nak cari DHDV, so you tahu you kena dapatkan H in terms of V. Sebab kita memang tak boleh dapat H in terms of V. So kita akan cari V in terms of H. So kita tahu volume of a cone ni kita kat bawah lah. Okay, volume of a cone is 1/3 pi r squared H. Right, so yang kita nak cari adalah dV dH dulu, so that kita boleh terbalikkan dia dan kita boleh dapatkan dH dV. So sekarang ni yang mengganggu kita adalah r squared. So kita nak eliminatekan this r squared. Okey, lebih kurang macam tadi tapi lain sikit. Tadi kita menggunakan teorem Pythagoras. Yang ini kita tak boleh gunakan teorem Pythagoras but we don't know our hypotenuse here. Alright, so apa yang kita boleh gunakan? Apa yang Madam sebut tadi? R berubah dengan H. Alright, so kita nak cari ratio dia sekarang. So, masa, alright, masa R adalah 4, H dia /8. Right, masa R adalah 4, H dia adalah 8. Kita gunakan ratio. So R over H will be 4/8. So what we can see here is that R will be 1/2H. Right, so kalau Madam dapat, tukarkan dia in terms of H. So saya berjaya lah dapatkan V in terms of H first. Right, okay, so Madam simplifykan. Pi per 3, this one will be H cube over 4. So therefore I can say that my volume will be pi H cube over 12. Okay, Madam nak dapatkan dV dH. So Madam differentiatekan dia with respect to H. So I will have 3 pi H squared over 12. So I will have here pi H squared over 4. Okay, alright, sekarang tengok betul-betul, this is my dV/dH, alright. Kita nak masukkan dalam sini, di sini adalah dH/dV, jangan silap. So 4/pi H squared multiply by -1. Right, so dH/dt kita sini adalah -4/pi H squared. Right, so itu baru kita dapat dH/dt. Right, sekarang dia kata pula, ini pula lah, soalan ni KBKK sikit. When it is 2 cm from the top, maksudnya dH/dt ni dia pun sentiasa berubah dengan ketinggian. Okay, mungkin waktu dekat muncung ni dia lagi cepat, macam tu. Okay,
2 cm from the top. Ini you kena faham. Bukan height dia adalah 2. 2 cm from the top. Which means that dia dekat sini. 2 cm from the top. So level dia dekat sini. So 8 tolak 2 dia adalah 6. Right? Okay, so Mina gantikan DH dt when H equals to 6. So we have negative 4 pi times 6 squared. So we will have here, berapa yang ni lah, Lena kelas dia? Negative 4 over 36 pi. Right, cuba kira kan mana calculator saya. Right. Okay, kira kan untuk Mina berapa cm kat situ guys? Calculator saya hilang pula. Masukkan sekali nilai pi. Where is my calculator? Tolong kira untuk saya guys. Ada calculator dekat awak tak? Berapa? Okay. Negative 4 over 36 pi guys. Tak ada siapa tolong saya ni. Negative 0.035. Okay, negative 0.035. Alright, ini soalan tak minta apa-apa. Tengok pada soalan dia minta berapa. Right, okay, jangan lupa kita ada unit yang kita kena isikan. Who can tell me what will be the unit class? You can tell me what will be the unit. This is DH dt. Atas adalah ketinggian, bawah adalah time. CMS negative 1. cm. S negative 1. Alright, cm per second. Alright. Okay. Okay, boleh? Ataupun apa tu cm lah. Okay, boleh guys? Boleh? Dia. Okay, ada soalan nak tanya sampai situ? Kejap Sekejap, dah habis. Sekejap. Lama pula kita bermain sejam ya. Okay guys, boleh? Ada soalan nak tanya? Susah ke? Susah? Okay? Boleh? Boleh guys? Okay, is it okay? Problemo? Okay, ada soalan nak tanya? Diam je ini. Ikhlas awak berapa orang positif? Seorang je kan? Betul? Seorang je? Kelas awak? Sekarang ni? Kali jawab langsung dah. Betul? Seorang je kan? Zura je kan? Betul? Yang lain dah baik. Siapa yang masih lagi kat college? Saya Ada lagi yang kat college? Siapa? Kimi. Kimi seorang? Nadiza. Bila nak balik lagi? Saya Khamis petang. Kami petang. Dah check negatif lah. Check negatif lah. Malam ni baru check. Cuma lepas dari GC tu negatif lah. Oh, okey lah tu, insyaAllah lah tu. Okay. Alright. Ini Nadiza? Macam balik bila Nadiza? Jumat petang ke? Jumat petang. Negatif lah sekarang. Okey, tak ada masalah lah. Kelas awak tak ramai Kelas saya lagi seorang. Lagi satu kelas tu sampai 5-6 orang. Kelas awak okey lah. Bagus lah. Alright. Okay, kita tengok yang soalan yang ini kelas, alright. So, kita ada lagi 2 soalan untuk chapter 4 ni. Kita cuba tengok pagi ni macam mana. Alright, okay. Tengok yang ketiga ni, alright. So, ini pun salah satu partial question juga. Alright, kalau ini Mina rasa dia ada kaitan sikit dengan fizik kot. Mina rasa lah. Okay, so tetapi Mina nak you highlight kan, F ini adalah constant.
Okey, bila soalan tu kata F tu adalah constant, maksudnya kita dah boleh gantikan terus siap-siap nilai dia. Right? So, bila dia kata F tu constant, nak you faham kita boleh gantikan F tu nilai berapa. Dah boleh bagi tahu dah nilai berapa. Okey, maksudnya kita tak cakap dia tu adalah variable lah. Right? So bila dia dah jadi constant, sebenarnya lagi senang untuk kita. Right? Tak perlu kita nak differentiatekan lagi. Kalau you tengok daripada equation yang ini, kita ada 3 variable. So bila F dah akan jadi constant, so kita boleh terus gantikan nilai F10. Alright. Okay. So apa yang maklumat kita ada? So kita tuliskan dulu 1 per U tambah 1 per V equals to 1/10. Kita boleh gantikan siap-siap. Alright. Okay. Kemudian maklumat lagi yang kita ada, dia kata U decrease with the rate of 2 cm per second. Alright. So in this case we can write it. Dah tahu U decrease. So du dt lah. Alright. Okay. Sebab kita ada 2 cm second. Right, dia adalah negatif 2. Right, so itu kita punya du dt. Okay, so apa yang soalan minta? Rate of change of V bila masa U sama dengan 40. So apa yang soalan minta? Soalan minta kat kita sekarang rate of change. Nampak rate of change maksudnya dv dt bila U adalah 40. Ini adalah apa yang soalan minta. Alright. Okay, U ni kita tak boleh gantikan lagi kan? Sebab dia bukan constant. Nak you fahamkan benda tu. U tu bukan constant. Alright. Okay, so apa yang kita nak cari sekarang? Kita nak cari dv dt. Alright. So, cara yang sama Menen kena constructkan chain rule. Right, kat sini Menen tulis du dt. Right, yang ada dt mesti dekat belakang. So, Menen nak isikan tempat kosong dekat sini. Anyone? Ain ada? Ain Akila ada? Ain Akila? Okay, Ain Akila agak-agak apa yang Menen boleh isikan tempat kosong tu untuk completekan my chain rule? dv over du. Very good. So, dv over du. Right. Okay, so sekarang Menen nak cari dv du, which means that Menen kena cari v in terms of u dulu. Alright, okay, so kita akan main dekat sini lah. Alright, main kat sini. So, you samakan dulu penyebut. So, we have v plus u over uv equals to 1/10. Alright, so Menen samakan dulu. So, sini kita ada apa ya? 10 times V plus U. Menen angkat terus. Kita boleh naikkan sebab dia adalah sama dengan. Right, so we have 10V plus 10U equals to UV. So ingat apa yang kita nak buat? Kita nak jadikan V sebagai subject matter. So Madam, keluarkan V. So sini 10 minus U negative 10U. Right. Okay, so V sekarang adalah negatif 10U over 10 minus U. Alright, okay. So macam mana kita nak buat soalan ni sekarang? So kita kena dapatkan quotient rule. Alright, kita nak differentiatekan ni, nak dapatkan dv du. So atas Menen kena lihatkan sebagai U. Sorry, dia jadi sama variable sebab kita nak susah sikit saya nak kalau saya tukar variable yang lain. Okay, so U prime will be negative 10. V prime kita differentiatekan 10 kosong, differentiatekan negative U, so we have negative 1. Okay, sekarang Menen masukkan pada formula dulu dv du. So negatif 10 U prime V minus V prime U over V squared. Okay. Right, so ini kena buat quotient rule lah. Right, sebab kita tak boleh nak combine lah atas dengan bawah ni. Right, okay, sekarang Menen tengok apa yang Menen boleh keluarkan dulu. So, saya nampak saya boleh factorizekan negatif 10 kot.
Kan ni Madam boleh keluarkan negatif 10 ni. So Madam keluarkan negatif 10. So sini Madam tinggal 10 minus U. Sini bila Madam dah keluarkan negatif 10, sini Madam akan dapat U. Right. So 10 minus U here. Okay. So sini Madam expandkan. So saya akan tinggal dengan negatif 100 over 10 minus U. Dia susah sikit dekat bahagian quotient rule ni lah ya guys. Okay. Right. Sekarang Madam substitutekan terus. So sini DVD U adalah negatif 100 over 10 minus U squared. Right. DU DT. Right. DU DT adalah negatif 2 tadi. So sini Madam dapat 200 per 10 minus U squared. Right. So this is your DVDT. Okay. Tadi soalan minta DVDT pada nilai U adalah sama dengan berapa? 40. So kita gantikan kelas. DVDT bila masa U will be 40. Gantikan 200 over 10 minus 40 squared. So I will have here 0.22. Don't forget about the unit. Nak tanya siapa siapa? Nak tanya Akmal lah. Akmal, what will be the unit here Akmal? dV dt. Akmal? Apa Akmal? Centimeter per second. Centimeter per second. Okay, V tu kita pun tak tahu apa benda V tu cm lah kot Ini apa 1 per U ni awak guna 1 per U, 1 per V ni formula apa kan awak? Elektrik Benda tahan elektrik betul Focal length sebenarnya. Dia tak ingat tu. Focal length. Betul tak? So cm per second lah betul. V tu macam panjang ke? Betul. V tu macam panjang pendek ke? Bukan. So Dah cm lah lupa kan? Bukan volume lah dia bukan V ni bukan volume V tu apa benda kita awak nak tengok Google lah ni. Dia rasa formula ni Mena pernah jumpa mungkin 20 tahun 20 tahun lama sangat 10 tahun lepas lama sangat baru sangat dalam 15 tahun lepas lah. So awak ni masih fresh lagi. So I think V tu pun adalah cm lah, mungkin panjang pendek kot saya rasa. Betul? So cm lah so dia bukan volume. Okay. Right, sampai situ boleh kelas? Soalan nak tanya? Boleh? Okay, boleh kelas? Boleh tak? Boleh? Boleh, madam. Nak cakap boleh tu you all ni. Okay. Tengok soalan last sekali nombor 4. Okay. Satu contoh soalan silinder. So nanti Mina nak you cari juga soalan optimization problem bahagian silinder, right? Okay. Cylinder tank has base with radius R. Okay. Mina nak you faham satu benda. Okay. Untuk silinder, right? Tadi kita cakap pasal cone. Mina berkata R dia radiusnya sentiasa berubah dengan height. Right, dengan ketinggian dia. Okay, tapi silinder ni Mana nak you fahamkan bahawa dia punya radius ni sentiasa sama dengan apa-apa ketinggian pun. Ini adalah tinggi dia kan. Dia punya radius ni sentiasa sama. So kita boleh kata R ni adalah constant untuk silinder. Right? Kalau soalan tu tak dia tak berbelit sangat lah. Maksudnya dia tak tanya awak lebih-lebih. So for me, you can say that for cylinder radius dia adalah sentiasa constant. Right? Maksud dia kita apply dia R ni bukan sebagai satu variable macam kita buat cone tadi. Right? Untuk cylinder ni kita menganggap R dia adalah constant. Okay, boleh faham tak apa yang Mina sebutkan? Kita tak cakap lah dalam silinder ni R tu adalah variable. So kita boleh terus gantikan nilai radius dia. Sebab dia sama je radius dia untuk apa-apa ketinggian. Okay, you boleh faham tak apa yang Mina cuba sampaikan? Boleh. Right, itu yang Mina sebut. Bila dia silinder, saya nak awak analyze. So R kan, R dia, kalau tadi tu kita kena fikirkan, dekat cone tadi kita kena fikirkan, R tu kita kena cari, kena act dia macam variable. Right, kena jadikan dia macam variable, kena fikirkan dia sebagai variable. But for this one,
right, for cylinder. So we can say the R is a constant. So we don't have to think about the variable. So variable kita satu je lah, in this case adalah H lah. Alright, untuk cylinder. Alright. Okay, sekarang ni tank ni dia fill with water at the rate, so dia fill So fill maksudnya isi, maksudnya dia positif lah. Alright. Okay, siapa boleh keluarkan satu maklumat kat madam ni? Nak tanyalah, nak tanya Fahmi lah, Fahmi. Fahmi Adli. Fahmi? Fahmi ada tak? Tak ada? Fahmi? Tak ada? Sebab tak ada lagi. Siti Nurmaisara ada? Ada, madam. Siti Nurmaisara? Okay. Maisara, 2 meter cube per minute ni, okay, apa maklumat you boleh keluarkan pada saya? Yes, very good. So dV per dt positif or negatif? Positif. Positif kan negatif tu? Positif sebab dia fill kan, dia fill water. Right? Okay. So what else we need to know? Right, kita tengok rate of change of the water level in the tank. Alright, Mingin tanya pada Muaz lah. Muaz ada Muaz? Muaz? Ada madam. Muaz ada? Okay Muaz, apa yang dia minta kita cari sekarang? DH over DT. DH over DT. Very good. Okay. So, mana isikan dekat sini, kita dah ada dVdt. Mana boleh isikan yang ada T, mana isikan di belakang. dVdt. Okay. Sekarang, mana nak tanya pada Fitrisha. Fitrisha ada? Fitrisha? Fitrisha? Fitrisha tak ada? Saya, madam. Fitrisha ada tapi tak ada. Okay, Fitrisha, what do you think I should write in the box here? DH over DV. Very good. Alright. Okay. So DH over DV. So sekarang kita nak mencari V in terms of H lah. Okay. So you know that the volume of a cylinder will be pi r squared H. So yang ni you kena tahulah formula dia kelas. Alright. Tapi luckily chapter 4 ni tak ada dalam exam, right? So dia hanya akan keluar dalam assignment lah. So dia punya 15% tu adalah pada assignment lah. Right? Okay. So apa yang Mina sebutkan tadi, kita pandang R tu macam constant sahaja. So sebab dia sentiasa constant, so Mina boleh terus gantikan dengan 2. Right? So here I will have 4 pi H. So straight away, Mina boleh terus differentiatekan dia. So we have 4 pi here. Alright. So in this case, kita terus gantikan 1/4 pi multiply by 2. So therefore, multiply by 2. Betul kan? Alright. So here I will have, right, 1/2 pi. And who can tell me the unit? Yang tanya Mio lah, Mio. Can you tell me the unit, Mio? Of the DH dt, Mio? Mio, what will be the unit here? Mio? Tak ada? Mio? DH over dt, what will be the unit here? Bagi juga dalam perpuluhan. What will be the unit? What will be the unit, Mio? Apa Mio? Meter per cube. Meter per cube. Tengok pada meter per cube. Sekali meter per Meter Meter kos per? 3. meter per 3. cik. Han tengok atas ni DH tu panjang pendek height dia. Meter bawah DT tu apa dia? Tinggi. Masa kan? So meter per Second. Okay, tengok pada soalan. Soalan gunakan minit. Right? So soalan gunakan meter. So per minit lah. Okay, Mia?
Oh, okay, okay, okay. Alright, tengok pada soalan dia gunakan seconds ataupun minit. Right, so senang lah bagaimana soalan nombor 4 ni senang. Alright, so apa yang saya nasihatkan bila jawab assignment nanti, so itu adalah assignment group nanti. Alright, ingat hantar pada saya adalah hasil kerja berapa? You assignment group, you nak buat group macam mana? Group PAL boleh? Kita kelas group PAL? Boleh Group madam, PAL. boleh madam. Group PAL je lah. Alright, okay. So yang hantar pada saya adalah hasil kerja 4 atau 5 orang punya kepala. Alright, dan yang kena ingat, itu yang akan membantu awak. Okay, assignment group adalah 15%, itu yang akan membantu awak. So, bagi madam, kalau tak dapat 15% tu macam tak best lah. Right, macam tak best lah. Alright, okay, so 5 kepala tu mesti bertanggungjawab hantar pada saya benda yang perfect lah. Right, maksudnya apa yang madam pesan sebelum ni, kaji balik, apa yang madam kata, apa yang jangan tinggal, apa yang jangan tinggal. Right, apa yang jangan tinggal start, jangan tinggal unit, takkanlah daripada 5 orang punya kepala tu tak boleh check, unit tak bagi. Takkan daripada 5 orang kepala tu tak boleh check bahawa madam kata kena tunjukkan ni, kena verify dia adalah kecil daripada kosong ke besar daripada kosong. Right, okay, itu yang maksudnya group assignment. So, jangan ambil mudah kelas sekarang ni. Saya risau sebab awak berada di rumah. Dia risau dan tak risau lah berada di rumah. InsyaAllah you dijaga parents semualah, ada dengan parents. Okay, tetapi mana risaunya you akan terlalu selesa. Alright, so sekarang bergantung pada diri sendiri. Macam mana sebutkan, jadi profesional sebagai seorang pelajar. So sekarang ni minggu depan you akan start sibuk dengan PB. Betul tak? Minggu depan lah nak hantar you punya minggu depan lah UPS 1 hari Rabu minggu depan lah nak hantar group kan, group assignment project tu. Minggu depan lah nak hantar minggu depan tak hantar lagi kot. Menda akan bagi dalam minggu ni lah chapter 4 punya group assignment lah. So banyak benda. Okay, right, so jangan stress, ambil masa, right, be systematic lah. Okay, right, so any question to ask guys? Any question to ask? No? Okay, so petang ni pastikan you dah hantar pasir. Nak semak nanti random, pastikan semua orang dah hantar pasir chapter 3. Right, so petang ni kita akan semak chapter 3 dulu, okay? Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada? Alright, okay.